أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Sama ada nikmat-nikmat yang zahir maupun nikmat-nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat dan seterusnya ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya-Allah pada malam ini kuliah Masjid Abidin ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-196, iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu. Tiap-tiap kalimah yang keluar, yakni setiap perkataan, setiap tutur kata yang keluar dari mulut seseorang itu pasti membawa corak bentuk hati yang mengeluarkannya. Syekh Ibn Atha ingin menjelaskan kepada kita betapa hubungan di antara lisan dengan qalbu ada kaitan yang sangat rapat. Sehingga tutur kata kita, percakapan kita, dia memperlihatkan corak dalaman kita. Maka sebab itulah orang yang cerdik ni, orang yang tak dengar perkataan lisan saja. Dalam menilai sesuatu, ia tak dengar atas percakapan lisan orang itu saja. Tapi dia memahami di sebalik lisan itu dia menunjukkan sesuatu. Dengan erti, kalam kita ni, kita bercakap, isi kandungan maklumat kalam kita tu kadang-kadang baik, bagus, molek. Tapi cara kita cakap menunjukkan kebodohan kita. Menunjukkan kesombongan kita. Menunjukkan ujub dan bangga diri kita dan macam-macam. Kadang-kadang. Jadi itu maksudnya. Jadi percakapan kita tu lisanul maqal, kandungan dia tu kalau kita bercakap benda-benda yang baik, baiklah. Cakap benda yang uduh-uduh, udahlah. Tapi gaya kita, watak kita, dia memberi sesuatu yang lain. Maka Syekh Ibn Atha nak beritahu di sini,
Pada dasarnya Syekh Ibn Atta' nak beritahu kaitan antara lisan dengan qalbu. Lisan ini seumpama terjemahan dari qalbu manusia. Terjemahan dia. Maka apa-apa yang mengisi hati manusia, yang menjadi corok bagi diri manusia, ghalibnya akan ternampak pada ungkapan dia. Pada percakapan dia. Pada tutur kata dia. Akan nampak di situ. Jadi itulah yang tasawuf nak beritahu kepada kita kaitan antara dua ni. Dah apa benda faedah kita tahu benda gini? Benda faedah. Kita tahu. Banyak faedah. Pertama sekali menjadi pedoman kepada kita untuk mengenal. Nak kenal orang. Jadi kalau kita tahu tentang kaedah ni adalah pedoman sikit. Orang nak tipu kita ke, orang ni boleh pakai kedok ke, ada pedoman sikit. Atas pertuturan dia, atas percakapan dia tu, dia banyak mencurahkan apa yang terisi di dalamnya. Maksudnya benda ni kena teliti banyak perkara lah. Mungkin sekali orang bercakap tu dia nak baca lagi. Bila banyak kali try lebih kurang aja, boleh kenal lalu dah. Orang ni pattern mana. Boleh pakai kedok. Itu maksudnya. Satu. Yang itu tak apalah. Sebenarnya ada yang lebih penting dari itu. Ia berkait dengan iman kita. Berkait dengan iman. Berkait dengan taqwa. Bahawa lisan kita ini, dia menjadi alat untuk membetulkan dalaman kita ini. Alat untuk membetulkan. Itulah yang lebih penting lagi. Jadi apa yang Syekh Ibn Atta' nak khabar ni ada kaitan hak luar dengan hak dalam. Yang ni lidah kita, lisan kita ni juru cakap kepada jiwa kita. Jadi kita boleh gunakan kenyataan ini, maklumat ni untuk banyak tujuan. Tapi yang lebih penting sekali, yang perlu kita faham hakikat ni adalah dia juga memberitahu kepada kita cara nak membetulkan dalaman kita. Macam mana? Hak tadi tu, lisan ni menjadi terjemah kepada dalaman hati kita. Maksudnya, cara orang cakap dan sebagainya itu memberi pedoman kepada kita nak kenal orang. Hak tu, okeylah. Hak yang kita nak beritahu ni lebih penting dari itu. Diterbalikkan dia. Bahawa apa yang kita tuturkan ini, apa yang kita cakapkan ini sebenarnya bermanfaat untuk betul dalam kita ni. Sebab dia berkait. Dari mana semua ini? Ada riwayat menyebut, Nabi bersabda, La yastakimu imanu ahadikum hatta yastakima qalbuh. Wa la yastakimu qalbuhu hatta yastakima lisanu. Tengok kaitan. Tidak akan tetap, tidak akan teguh iman seseorang kamu itu sehingga teguh dulu wadah iman itu, iaitu qalbu manusia, hati manusia. Dengan erti iman kita itu adalah pegangan hati. Kalau hati kita tak kuat, hati kita tak teguh, maka pegangan kita tak teguh. Ibarat kau hati kita tanah lembut. Aku hok pegang itu tu tak tahan. Mudah cabut, mudah pecah. Jadi kalau hati itu kuat, teguh, maka iman yang tertanam akan jadi teguh. Jadi Nabi menjelaskan, La yastakimu imanu ahadikum hatta yastakima qalbuh. Iman seseorang kamu itu tak akan menjadi tetap teguh sehingga hatinya jadi teguh dulu. Jadi, kalau kita bertujuan, kita berhasrat nak meneguhkan iman kita, nak memperkuatkan iman kita, maka caranya adalah meneguhkan hati. Memperkuatkan hati. Persoalan sekarang, macam mana pula nak meneguhkan hati itu? Stopok tu tahu dah. Nak betulkan iman, nak teguhkan iman, kena teguh hati. Tempat iman tu tanang. Jiwa manusia. Tempat menerima iman tu. Kalau jiwa kita kuat, maka iman yang diterima tu kukuh lah. Pegang molek lah. Tapi kalau jiwa kita main loleh, tak lekat molek,
Ha. Celuh-celeh apa panggil? Celuh-celeh. Lolek. Tergelang timbuh. Maka iman dan keyakinan tidak teguh. Jadi nak meneguhkan iman kena teguh qalbu. Tapi persoalan sekarang bagaimana nak meneguhkan qalbu? Maka Nabi menjelaskan lagi, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Tidak akan tetap teguh qalbunya itu sehinggalah tetap teguh lisannya dulu. Percakapannya, bicaranya teguh dalam memperkatakan kebaikan, teguh dalam menyebut kebaikan-kebaikan. Keteguhan lisan ini menyumbang kepada keteguhan qalbu. Keteguhan qalbu membawa kepada keteguhan iman. Tak ada orang nak iman dia dak rok. Semua orang mengharapkan imannya itu teguh, imannya kuat, imannya baik, imannya jelira molek, semua orang nak. Cuma ada orang berusaha atau tidak. Dan yang berusaha tu dia tahu cara ke tak. Itu je. Hak yang tak sungguh, ya nak tapi tak pergi cari. Tak sungguh molek. Hak sungguh pula pergi cari. Kadang-kadang jumpa jalan cara je. Kadang-kadang tak jumpa. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tak. Jadi atas pedoman yang diberitahu oleh Syekh Ibn Atta' ni, maka sesuai selaras dengan hadis yang saya sebut tadi tu. Dan itulah yang lebih penting. Jadi kalau kita nak teguhkan iman, berdasarkan pedoman Nabi ni, teguhkan qalbu. Macam mana nak teguhkan qalbu? Teguhkan lisan. Nak teguhkan lisan ni dengan apa? Kita tengok hadis Nabi yang lain pula. Bagaimana? Ini hadis yang lain. Itu dan hak tadi tu satu hadis je. Ada hadis lain. Apa pesan Nabi? Nabi pesan kepada para sahabat. Para sahabat ni kita tahulah. Orang kuat iman mereka dah. Kelebihan duduk dengan Nabi ni, duduk bersama Nabi, tengok Nabi tu, kelebihan yang diperoleh sahabat tu itu tidak ada taranya, tak ada bandingan. Kelebihan tu. Duduk bersama dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi, berdamping dengan Nabi, beriman dengan Nabi, menerima pelajaran dari Nabi itu satu nikmat yang tidak ada bandingan. Sebab itu tidak ada maqam yang mengatasi maqam sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada maqam yang mengatasi maqam tu. Maqam bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi sekarang apa pesan Nabi kepada sahabat? Berkait dengan persoalan iman yang saya sebut tadi tu. Nabi kata kepada sahabat, jadidu imanakum. Tajdid, perbaharui imanmu. Perbaharui ini, sebab apa suruh perbaharui? Sesuatu yang perlu diperbaharui, kena baru ni, sama ada benda tu expired, atau benda tu lusuh, atau benda tu akan jadi kotor, atau benda tu akan jadi lemah. Apa kita kena baru lesen? Expired. Tempoh lesen habis. Kena pergi baru, sambung. Kalau tak baru, habis, mati lesen. Tu benda kena baru tu. Baju. Apa kena basuh? Kotor lah, sebab kotor. Kotor kena basuh baju. Kena basuh. Kalau dia bersih sama dah, tak payah basuh dah. Jadi benda yang perlu tajdid ni adalah sesuatu yang kalau tidak dilakukan, dia akan jadi kurang, dia akan jadi lemah dan sebagainya. Maka demikianlah juga iman. Iman keyakinan kita ni kena tajdid semua. Dan itu yang dipesan oleh Nabi. Bukan kita pesan, Nabi yang berpesan. Jadidu imanakum. Perbaharui iman kamu. Sahabat yang disuruh tu tanya balik Nabi. Tanya semula Nabi. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara nak memperbaharui iman tu ya Rasulullah? Sahabat tanya semula. Cara macam mana? Nak melakukan, nak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi tu bagaimana? Caranya, manhajnya. Maka Nabi menjelaskan. Satu riwayat yang menyebut aksiru min qawli la ilaha illallah.
Kau banyak mengucap, banyak menyebut, banyak berzikir, menyebut kalimah La ilaha illallah. Jadi apa kaitan dengan yang tadi? Iman tidak akan teguh kecuali teguh kalbu. Kalbu tak akan teguh kecuali teguh lisan. Lalu tentang lisan ni, apa yang disebut oleh Nabi tadi? Engkau memperbanyakkan menyebut. Kau banyakkan zikir. Zikir apa? Zikir kalimat iman itu. Kalimat tauhid itu. Kalimat taqwa itu. Iaitu La ilaha illallah. Kalimat yang Nabi menjelaskan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling utama yang aku ucapkan, kata Nabi, dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku. Kalimat yang paling afdal yang aku ucapkan, kata Nabi. Nabi sudahlah semulia-mulia makhluk. Maka kata Nabi, yang paling utama yang aku ucapkan, yang diucapkan oleh semulia-mulia makhluk. Bahkan diucapkan juga oleh nabi-nabi sebelumku. Yang paling mulia kalimat itu ialah La ilaha illallah. Maka Nabi pesan, itulah cara nak meneguhkan lisan. Kau selalu menyebut kalimat itu. Kau selalu berzikir, banyakkan zikir menyebut La ilaha illallah. Bila istiqamah lisanmu, bila lidahmu itu sudah menjadi tetap teguh menyebut kalimat iman, fungsi dia akan meneguhkan kalbu. Bila kalbu manusia ini tempat iman akan jadi teguh, maka iman pun akan menjadi teguh. Jadi ternyata bahawa lisan manusia ini ada kaitan dengan kalbunya. Dan inilah yang Syekh Ibn Atta' nak beritahu. Cuma Syekh Ibn Atta' nak beritahu dari sisi yang lain. Syekh Ibn Atta' nak khabar dari sudut yang lain. Bahawa apa-apa yang diungkapkan oleh manusia, tak lagi dia akan membawa corok kalbunya. Ucapan kita ni sebenarnya adalah penterjemah pada kalbu kita. Kita tak erti. Kita tak faham benda ni, kita tak perasan. Orang cerdik, dia faham lah. Itu dia. Jadi, sebab tu orang-orang alim dulu, dia tak cakap banyak sangat. Dia tahu. Ini bahaya. Lisan ni boleh baca. Tapi kita ni, alim hari ni, tak tahu kala buah ni. Alim-alim dulu, dia jaga. Dia jaga, dia cakap padang-padang je. Separuhnya ada sesuai, dia tidak bicarakan. Jadi banyak terlindung lah. Kalau dia nak baca manalah dia. Baik, demikianlah. Baik, dalam peribahasa, kullu ina'in yada'u bima fi. Tiap bejana, tapi kitab saya ni tulis bacaan. Ni silap catat lah. Kalau ada tulis bacaan tu, itu kesilapan dari segi catat. Tiap bejana, yakni setiap bekah. Bejana ni bekah air, ina dalam bahasa Arab. Kalau kita kok teko. Ataupun jak watak air. Tiap bejana pasti mengeluarkan yang terisi di dalamnya. Bekah air ni, bila dicurahkan air keluar tu, dia akan keluar hak terisi dalam dia itulah. Dia akan keluar kat mulut tu. Kan jak kita kan ada mulut macam tu. Jadi air keluar situ mari mana? Mari hak dalam jak tu. Mulut kita gitu juga. Hak tubik ni, cakap-cakap ni mari mana? Mari hak dalam hati perut kita tu. Kalbu kita tu. Jadi kalau dalam jak tu air teh, kuning tubik tu. Air kopi, hitam tubik tu. Kok muncung dia tu. Kalau air lain, tengoklah air pun dia keluar. Bandung ke, tak Bandung ke. Dia tubik, dia tengok benda yang duduk dalam jak tu. Maka demikian juga kalam manusia. Dia penterjemah pada kalbu. Berarti kalau kalbunya penuh dengan iman, penuh dengan taqwa, penuh dengan tawaduk, orang akan nampak ciri-ciri ni pada kalam dia. Tapi kalau kalbunya penuh dengan hasad dengki, penuh dengan takabur, penuh dengan sombong, cakapan dia dah omel. Tubik macam-macam. Sebab apa? Ni corong, mulut jak tu. Tengok air benda duduk dalam jak tu. Nak air Bandung, kalau nak air Bandung, merahlah tubik. Samalah tubik.
Ataupun air kopi, tanglah tubik. Itu maksudnya. Jadi, di sinilah ulama tasawuf nak memberitahu kepada kita bahawa apabila jiwa kita ni dipenuhi dengan iman dan taqwa, dengan tawaduk, dia akan nampak pada ungkapan cakapan kita. Itu penterjemah nombor 1. Penterjemah nombor 2, perbuatan dia pula lah. Itu penterjemah nombor 2. Hak mula sekali itu bit lisan dulu. Tapi kalau kalbu kita buruk, banyak takabur, banyak ujub, banyak asal, banyak itu, banyak ini, cakapan kita dia akan tubik. Ciri-ciri itu dia akan tubik atas mulut kita ni. Dalam percakapan kita. Hak tu dah nak tutup. Kita tutup ke mana-mana pun, ia tembus kau tu. Tutuplah dengan benda-benda pun. Ia tubik dah sekarang. Jadi cara supaya ungkapan yang keluar dari mulut kita molek, kena baiki hak tu lah, baiki hak dalam tu. Kalbu kita tu isi molek ni. Barulah percakapan. Kalau kita tutup dengan kain pelekat ke, kain batik ke, ia tubik dah sekarang. Tutup dah jadi. Ia kena baiki isi dalam tu. Baiki isi dalam, maka dia akan, insya-Allah dia akan membuahkan hasil dia tu, moleklah. Baik. Terjadi seseorang mencela. Ni. Jadi dalam menghuraikan kalam hikmat ini, orang yang mensyarahkan kalam hikmat ni, alim ulama ni dia telah mendatangkan suatu kisah lah untuk menafsirkan, untuk menjelaskan maksud ni dengan dalam bentuk cerita. Terjadi seseorang mencela. Ada seseorang tu dicela. Baik, apa celaan dia tu? Dia kata, mengapakah hati orang-orang sekarang tidak khusyuk? Dan mata pun tidak mencucurkan air mata. Dia cakap, orang learning dia kata hati tak khusyuk dah. Tak ada khusyuk, hati tak khusyuk. Tangisan-tangisan yang menunjukkan hati yang khusyuk pun tak ada dah. Dia mencela orang, mencela keadaan tu. Baik, maka dijawab oleh Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' ni dia salah seorang daripada pewaris keilmuan Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri ni dia tokoh besar, ulama besar, yang mana hasil daripada didikan dia itu telah melahirkan sejumlah alim ulama yang hebat-hebat. Antaranya Muhammad bin Wasi', antaranya Malik bin Dinar. Tetapi pattern murid-murid yang lahir daripada dia tu pattern lain-lain belaka. Dah salah ke belajar guru yang sama? Apa pattern lain-lain ni? Ini kena faham tabi'i. Pattern lain-lain tidak bererti sekalipun belajar dari guru yang sama, tidak bererti ada benda yang tak kena, tidak bererti. Kerana ada aspek-aspek lain yang perlu diambil kira. Faktor-faktor lain. Sahabat Nabi pun serupa. Sahabat Nabi ni ramai. Tapi pattern sahabat Nabi tu lain-lain. Corok dia tu lain-lain. Tapi semuanya ambil ilmu daripada Nabi saja belaka. Jadi kalau kita tidak ada asah ni, kita akan kata ni, mesti salah seorang betul ni. Seorang lagi tu tak betul. Kita sudah silap. Penilaian kita sudah silap. Ataupun dua-dua tak betul lah ke? Bila tengok sahabat Nabi yang ni gini ni, dua-dua ni belajar Nabi ke mana lain-lain ni? Sama ada kita kata salah satu betul atau tak betul belaka dah boleh hadir kot ni. Jadi tak boleh nak kata macam tu. Kita ambil contoh begini sudahlah. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar bersalat witir? Sayyidina Abu Bakar ni dia salat witir selepas isyak. Selepas solat isyak, solat sunat dan beberapa solat sunat, dia witir tu. Dia tak tunggu pagi esok. Tapi Sayyidina Ali witirnya pagi esok sebelum subuh. Dah apa jadi gitu? Tidakkah dua-dua ni mengaji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa hak ni buat pagi esok, hak ni buat sebelum subuh? Sebab ada ciri-ciri lain.
Ada ciri-ciri tertentu. Pertama sekali, ajaran Nabi itu sendiri ada bahagian-bahagian yang membuka ruang untuk ikhtilaf. Yang kedua, pattern orang itu sendiri ada yang sesuai cara ni, ada yang sesuai cara ni. Itu menyebabkan keperbezaan. Tapi Nabi bersabda, sekalipun hadisnya dhaif, tapi dalam perkara ini boleh dipakai. Ashabikan nujum, bi'ayyihi maqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku ni macam bintang, bintang langit. Kalau dulu kok orang jadikan bintang ni sebagai pedomang lah, nak tahu arah ni. Maka Nabi mentashbihkan, mengumpamakan sahabat dia ni macam bintang-bintang. Tepat ambil pedomang. Sehingga Nabi kata, ashabikan nujum. Sahabat-sahabat aku ni macam bintang-bintang. Bi'ayyihi maqtadaitum ihtadaitum. Mana-mana yang mu ikut, betul belaka. Mu dapat petunjuk belaka. Jadi pattern Sayyidina Abu Bakar, witir lepas isyak. Pattern Sayyidina Ali, witir sebelum subuh. Bila benda ni ditanya, Nabi pernah tanya. Sebenarnya Nabi yang tanya, bagaimana kamu berwitir? Sayyidina Abu Bakar kata, selepas isyak. Tanya Sayyidina Ali, bagaimana kamu berwitir sebelum subuh? Dua-dua tu dari segi syarak boleh belaka. Nak kabarnya ada keluasan dari segi syarak. Ada kepelbagaian, ada ruang lingkup yang diperbolehkan. Hak ni pun ya, hak ni pun ya. Tapi kalau kita kena nyakit, hak lain tak betul belaka, hak kita ya betul. Ni nyakit selagi. Nyakit selagi tu. Dah kena nyakit tu payah nak ubat tu. Na'udzubillahi min zalik. Nyakit itu nyakit payah nak ubat. Jadi, orang tanya sebab kerana Abu Bakar berwitir selepas isyak. Dia kata, Nabi mengulah. Bila Sayyidina Abu Bakar kata dia berwitir selepas isyak, Nabi mengiyakan, membenarkan. Akhazta bisiqatin. Nabi kata, Sayyidina Abu Bakar, perjalananmu ni mengambil jalan keyakinan yang bulat terhadap Allah, pasrah yang tinggi. Dah guana itu Sayyidina Abu Bakar ni kerana pasrah hati yang bulat terhadap Allah ni, sehingga dia tak tahu aku pakai esok hidup dah aku ni. Aku tak tahu aku boleh hidup dah esok. Jadi sebenarnya aku ada ni aku buat dulu. Aku tak tahu esok boleh bangun ke dah. Zuk dia situ. Sebab itu Nabi kata, akhazta bisiqatin, engkau mengambil jalan keyakinan yang bulat terhadap Allah. Merasa tak ada daya payah dah. Tak tahu esok boleh hidup ke dah. Tapi bila Nabi tanya Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kata, witir sebelum subuh. Apa ungkapan Nabi? Nabi tak kata salah. Tapi Nabi memberitahu Ali, akhazta biquwwatin wa azmin. Sayyidina Ali, Ali mengambil jalan iaitu semangat yang tinggi. Hemah dan semangat yang tinggi. Sebab apa? Sayyidina Ali ni orang yang himasah, semangat tinggi. Maksudnya esok insya-Allah tak kendala. Maksudnya boleh bangun pagi esok, boleh witir pagi esok. Semangat dia tu. Pattern dia macam tu. Lain-lain belaka. Jadi saya lajak jauh sikit cerita ni. Supaya tujuan saya cerita ni, kita supaya nampak syarak ni biar luas. Sebab apa jadi gini, sebab apa jadi gini. Ini contoh-contoh. Dalam tasawuf gini, dalam fiqh pun gitu juga. Dalam fiqh. Lebih-lebih lagi lah dalam fiqh. Banyak lagi. Baik. Kemudian balik kepada nak cerita Muhammad bin Wasi' tadi tu. Dia salah seorang penerus keilmuan Al-Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni antara murid yang terkenal, antara tokoh terkenal yang banyak menerima ilmu. Sama ada ilmu tu ilmu zahir ataupun ilmu batin. Sebab masa Hasan Basri ni, masa dia mengajar, ada orang ingkar ilmu dia tu. Dia kata, aku tak je dengar macam Hasan Basri ni mengajar. Dia ada dua perkara. Tak dengar se, tak tahu se. Kadang-kadang dia tak dengar, tak tahu. Bukan dia tak dengar, dia tak tahu. Jadi, rupa-rupanya Hasan Basri ni, antara saluran dia ambil ilmu, antara saluran dia adalah yang dia ambil iaitu daripada Huzaifah Ibnul Yaman. Antara ilmu yang dia ambil. Siapa dia Huzaifah Ibnul Yaman ni? Orang yang Nabi sipang banyak rahsia dengan dia. Huzaifah Ibnul Yaman ni banyak menipang rahsia. Nabi banyak buka rahsia ke dia, Nabi sipang dengan dia. Sehingga Sayyidina Umar sendiri pun pergi cek dengan dia.
Ada tak nama aku dalam senarai? Ada apa comel? Dengan mu, ada tak? Nama. Saya nama mu ni jujur, dia takut aku ni masuk senarai juga. Jadi kita tanya Huzaifah bin Yaman, ada tak hal berkait dengan aku ni? Ada tak comel ni? Uduh-uduh ni mana-mana? Nak kabarnya, sahabat-sahabat tahu bahawa Huzaifah bin Yaman ni terima banyak rahsia daripada Nabi. Jadi antara yang ambil ilmu daripada Huzaifah ni, Hasan al-Basri. Sebab tu ilmu dia, masa dia mengajar zaman dia tu, ada orang kata dia ni ambil mana ilmu tak tahu. Sebab orang tak tahu. Kata tak ada lah. Tak dengar. Kawan ni mengaji. Kawan ni ambil daripada jalur ni. Dan dia sempat berjumpa dengan Sayyidina Ali. Masa dia jumpa, kisah pertemuan Hasan al-Basri dengan Sayyidina Ali ni, nak khabar budak ni, Hasan al-Basri ni sejak kecil cerdik dah. Masa muda lagi. Zaman Sayyidina Ali ni berlaku dah keadaan yang pincang sikit dah. Banyak ketidakjujuran. Alim-alim ulama, banyak kepentingan, ahli-ahli ilmu pun kadang-kadang banyak hal dah zaman Sayyidina Ali ni jadi khalifah ni. Sehingga Sayyidina Ali pernah menghalau orang-orang yang mengajar di masjid. Kadang mengajar tu mengajar bahagambang, mengajar campur dengan hal-hal lain banyak. Dihalau oleh Sayyidina Ali. Satu ketika pernah sampai Sayyidina Ali ni pergi ke Masjid Basrah. Di Basrah tu. Dan dia sedang pada waktu itu Hasan al-Basri sedang mengajar. Dia tengah muda lagi masa tu. Hasan al-Basri muda lagi mengajar. Jadi Sayyidina Ali ni bila tengok Hasan al-Basri mengajar dia pergi. Dia kata, wahai orang muda, aku nak tanya mu sesoalan. Kalau mu boleh jawab, aku benar kamu mengajar. Tapi kalau mu tak boleh jawab, aku ambak mu. Aku ambak mu sebagaimana aku ambak orang lain. Mana aku ambak mengajar. Kerana banyak hal-hal dah. Masa tu berlaku dah zaman Sayyidina Ali ni. Banyak campur aduk hal-hal lain. Urusan-urusan agama ni banyak dibawa gaya lain dah. Pengaruh-pengaruh lain banyak mempengaruhi dah masa tu. Dibawa gaya macam-macam dah. Jadi soalannya soalan pendek. Bukan soalan panjang. Bukan soalan menjela-jela. Apa pertanyaan Sayyidina Ali? Ma milakud din wa ma hilakuh. Perkara apa yang akan memberi kekuatan kepada agamamu? Dan perkara apa yang akan membinasakan agamamu? Dua salah. Tak banyak. Dua salah je. Yang akan menjaga agama tu apa benda? Yang akan membinasakan agama tu apa benda? Tapi yang si pemuda ni pun pendek juga jawapan dia. Cerdik sama cerdik. Kalau cerdik sama bodoh lain jawapan dia. Ni cerdik sama cerdik, bijak sama bijak. Soalan pendek, padat, jawapan pun pendek juga, padat juga. Jawab kan? Milakuddin wara'. Sepatah jawapan. Yang menjaga agama tu bersifat wara'. Wara' ni yang jaga-jaga. Maksudnya berjaga-jaga, berhati-hatilah. Dan urusan agama ni kita banyak berhati-hati, berjaga-jaga. Tak berharambang lah maksudnya, berjaga-jaga. Wara'. Yang merosakkan agama tu apa pula? Seperkataan kau jawab. Yang merosakkan agama, tamak. Sifat tamak itulah yang akan membinasakan agama Allah. Sehingga kata Sayyidina Ali, inilah orang layak untuk mengajar ni. Ditinggalkan, dibiarkan. Hasan al-Basri mengajar di halaqah Masjid Basrah. Itu kisah pertemuan. Jadi ini di kemudian hari jadi tokoh besar. Maka antara murid dia ni Muhammad bin Wasi' ni. Tapi dia ada regu seorang lagi tu, Malik bin Dinar. Pattern lain-lain. Saya nak khabar pattern lain-lain ni. Tujuan saya nak khabarnya, kalau kita tengok kepelbagaian dalam trend alim ulama ini, kita jangan cepat-cepat kata ni betul, ni tak betul, atau dua-dua tak betul sebagainya. Kena tengok banyak perkara. Jadi Malik bin Dinar ni, pattern dia ni, kalau pemerintah, penguasa beri hadiah, dia terima. Dia tak tolak. Tapi dia manfaatkan. Dia agih-agihkan, diberi kepada fuqara dan sebagainya, tapi dia terima. Daripada penguasa-penguasa, sultan, penguasa dan sebagainya, dia terima. Tapi Muhammad bin Wasi' ni tidak bersikap seperti itu. Tak mau terima pemberian-pemberian penguasa ni, dia anggap syubhah dan sebagainya, dia tak ambil sekarang.
Ni pattern Muhammad bin Wasil. Dah dua-dua tu dia pakai. Ke salah seorang dia pakai. Dua-dua tu boleh pakai belaka. Hak yang terima ada landasan dia. Ada sebab dia. Hak tak mau terima adalah alasan dia tu. Kalau orang beri benda kita tahu. Contoh nak khabar contoh. Ni nak khabar bab warok. Dia dalam bab tasawuf ni dia ada hukum warok, dia ada hukum syarok. Dia tak ada hukum kerong. Kerong dia tak ada. Warok dengan syarok. Kerong dia tak ada. Baik. Hukum warok. Contohnya gini, ada seorang, kita tahu dia ni kaki judi. Kita tahu dia ni kaki judi, kaki pelagaian. Maksudnya mungkin hasil sebahagian dia dapat dari pelagaian. Tapi dalam masa yang sama, dia bisnes juga, dia ada berniaga, dia ada kedai. Maksudnya kita tahu sumber pendapatan dia tu separuhnya daripada kedai dia tu, hak yang berniaga tu, cara halal. Sebahagian lagi mungkin kena loteri, kena judi. Kalau dia beri kita boleh ambil tau. Kita tahu tu dua sumber dia tu. Dari segi hukum syarak boleh ambil. Atas anda yang ada kemungkinan bahawa benda ni mari daripada niaga tu. Kita jangan usul panjang lah. Tapi nak kabarnya boleh tak boleh? Boleh menurut petua ulama tasawuf. Tapi hukum warak lain lah. Ni hukum asasi pada kita boleh. Nak kabarnya Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, dia terima pemberian raja-raja yang sebahagian daripada harta kemungkinan daripada rampasan dan sebagainya atas petua tadi lah. Atas petua tadi. Tapi dia memanfaatkan, dia beri, dia agih ke orang, dia beri pokoro, pakai miskin kepada murid-murid dan sebagainya, dia gunakanlah. Tapi nak kabarnya asas dia ambil itu tidak bercanggah. Kalau kita tapi petua yang dipegang oleh Muhammad bin Wasil mungkin tak gitu, dia ambil hukum warak. Ni ambil hukum maslahat, hukum syarak lepas, tapi dia ambil manfaat dia tu untuk diagih kepada fakir miskin dan sebagainya, dia gunakan. Tapi Muhammad bin Wasil ni tak terima, mungkin dia pakai hukum warak. Ni bakal dicapur ni aku dah sedap, ambil aku lari ya. Dia ambil buah tu. Boleh lah, dia nak pakai hukum tu tak ada masalah atas diri dia. Boleh. Nak kabarnya bahawa sekalipun sikap ni lain-lain, masing-masing ni ada sandaran. Ada landasan dia buat. Jangan cepat-cepat. Kalau hal ni sama ada ni betul atau ni. Atau duduk betul belaka. Jadi benda-benda macam ni kita kena tengok banyak perkara. Baik, maka dijawab oleh Muhammad bin Wasil bila orang tadi tu dia mengadu, dia kata zaman ni tak ada dah orang khusyuk, tak ada dah orang menangis kerana ingat dosa dan sebagainya, tak ada nampak dah. Ni Muhammad bin Wasil jawab semula ni. Baik, apa kata dia? Maka dijawab oleh Muhammad bin Wasil, kemungkinan yang demikian itu dari engkau sendiri. Dia kata, kemungkinan benda ni mari darimu sendiri. Guana? Sebab bila nasihat itu keluar dari hati yang ikhlas, pasti menembus ke dalam hati. Jadi baru Muhammad bin Wasil ni khabar petua. Jadi atas orang tadi tu dia cela. Mungkin dia khabar ke orang nasihat, orang dengar saja je, tak terkesan dalam hati. Tak ada siapa dengar nangis jebek ataupun berasa kocok, tak ada dah learning kata. Jadi hidup pandang kau kan. Muhammad bin Wasil ni hidup pandang kau tu. Dia kata mungkin sebab bukan orang tu, sebab tu dari mu sendiri. Maksudnya mu sendiri ni kemungkinan ada hal juga. Mu duk khabar kau orang, kalau mu nu tak sapa dengan hati orang. Sebab apa? Kemungkinan hati tu dia nak khabar. Ada kemungkinan tu. Itu je nak kabarnya. Jadi kemungkinan benda ni berlaku dalam keadaan penasihat tadi itu, pendakwah yang mencela tadi itu hidup cela orang. Dia kata buat apa orang ni tak ada orang kosong, tak ada orang ni. Kemungkinan Muhammad bin Wasil dapat baca. Cara dia cakap tu nak khabar, hati perut mu ni pun tak sihat juga ni. Sebab tu kan ada kemungkinan ni mari dari mu juga. Mari daripada mu juga. Tu dia. Jadi nak khabar kisahnya, itulah apa yang Syekh Ibn Atta nak beritahu tadi tu.
Nak beritahu bahawa kalam kita ni, yang keluar daripada mulut kita ni adalah bayangan daripada kalbu kita. Cetusan daripada kalbu kita. Corokan daripada hati nurani kita. Jadi kalau hati nurani kita penuh dengan keyakinan, penuh dengan keikhlasan, insya-Allah dia akan menembus sampai ke dalam hati manusia. Mudah-mudahan gitulah. Sebab tu zaman Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir ni, orang mari jumpa dia bukan orang soleh saja, bukan alim ulama saja. Orang jahat pun pergi jumpa dia. Peropok, pencuri, penzina. Tapi apa yang disuruh? Kalam pertama yang diajar, ditalkinkan dulu. Kalimat tauhid. Qul la ilaha illallah. Peropok mari, peropok. Mungkin peropok zaman dulu, jahat-jahat dia pun ada juga. Waktu dia segang-segangnya tu. Biasalah. Kadang-kadang bila jumpa Syekh Abdul Qadir, mungkin dia tahu dengar nama Syekh Abdul Qadir, mari nak ziarah dan sebagainya. Maka mula-mula sekali dia ajar, ditalkinkan dulu. Qul, kalimat qul tu talkin. Ucapkan olehmu la ilaha illallah. Penzina. Tu kan jual diri ni. Penzina-penzina ni mari jumpa dia. Qul la ilaha illallah. Diajar, ditalkin. Ucapkan olehmu la ilaha illallah. Sehingga sebahagian mereka tu, sebab tu dalam sejarah ratusan ribu orang bertaubat di tangan Syekh Abdul Qadir. Ratusan ribu. Orang bertaubat, orang masuk Islam ni puluhan ribu. Banyak orang Yahudi, orang Kristian yang masuk Islam tu puluhan ribu. Kenapa? Kerana tadi berkat kalimat dia tu, kalimat dia bisa. Tak kosong. Kita mungkin tak gitulah. Masuk telinga tu, dia keluar telinga tu. InsyaAllah. Itu dia. Sebaliknya, yang hanya berupa gubahan lidah, yakni bahasa-bahasa yang diusung sedap dengar, bahasa comel lah, dan fantasi. Sebaliknya, yang hanya berupa gubahan lidah dan fantasi belaka, maka ia akan masuk dari telinga kanan dan akan keluar dari telinga kiri. Adapun ungkapan kita ni, kalau kita lebih kepada menyusun perkataan supaya cakap kita molek, sedap orang dengar, ni tak tahan lama. Yang masuk telinga ni, yang tubik kat telinga ni. Maksudnya, yang menentukan orang terkesan atau tidak bukan dari segi kepandaian kita berucap, tapi lebih kepada apa yang mengisi lubuk hati kita sendiri. Itulah yang lebih utamanya. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung huraian ini pada kalam-kalam hikmat, pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.